Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton pada hari ini. Saya Izzati selaku moderator pada sesi podcast kali ini. Okey, podcast kita pada kali ini bertajuk podcast Bisik Rekreasi. Okey, apa itu sebenarnya bisik rekreasi? Mungkin ada yang tertanya. Rekreasi tapi nak bisik-bisik? Tak, bukan macam tu ya. Okey, bisik rekreasi ni kalau boleh kita nak adakan satu sesi mungkin perbincangan ataupun diskusi secara umumnya. Untuk kita tahu lebih lanjut mengenai apa itu rekreasi, ekopelancongan dan pelancongan itu sendiri. Jadi, untuk hari ini khususnya kita nak tahu sendiri mengenai rekreasi, spesifiknya apa itu ICARE, iaitu International Conference on Adventure and Ecotourism. Jadi bersama saya pada kali ini, saya bawakan Dr. Muhammad Hafizal bin Ismail selaku Ketua Jabatan daripada Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar dan juga merangkap pengerusi bagi Sekretariat International Conference on Adventure dan Ecotourism Hornbill ICARE 2024. Jadi saya persilakan Dr. Muhammad Hafizal. Selamat datang saya ucapkan ke studio Galeri Putra. Kerana menjemput saya ke galeri yang sangat indah dan cantik ini. Okey. Cantik kan? Cantik kan? Okey, tanpa membuang masa lah ya. Kita nak tahu sendiri. Sebelum ni mungkin pernah dengar lah ataupun mungkin pernah tengok orang kata apa lalu-lalang dekat social media dan sebagainya mengenai ICARE, tapi mungkin nampak macam gambar. Tapi sekarang ni kita nak tahu sendiri ICARE tu sebenarnya apa? Boleh doktor ceritakan sikit mungkin sejarah dan history di sebalik ICARE tu sendiri. Alright. Okey, Zati terima kasih banyak memberi ruang kepada saya untuk berceritakan mengenai ICARE yang disebutkan ni. Saya percaya ramai yang biasa dengar. Kerana ICARE ni dia bukan baru, dia dah lama ya. Tapi sebelum saya nak cerita mengenai sejarah ICARE ni, saya suka dengan mulakan dia sebagai satu ICARE ni dia bermula dengan satu impian. Dia bermula dengan satu impian. Yang mana impian ni dia bermula apabila kalau kita tahu dunia sekarang ni dia telah dibentuk yang dipanggil sebagai 3C ya. 3C iaitu contagious, crisis dan juga climate. So contagious ni macam hal berkaitan tentang penyakit berjangkit dan sebagainya. Krisis ni melibatkan contohnya seperti currency, peperangan. Climate ni of course lah berkaitan tentang malapetaka, bencana alam dan sebagainya. Jadi 3C ni yang dilihat sebagai satu perkara yang membentuk dunia masa sekarang dan akan datang. Jadi persiapan untuk 3C tersebut, kita kena bersedia dengan 3C lagi. 3C lagi? Kita kena lepas bersedia. 3C lagi? So kita kena bersedia. Iaitu connect, choice dan juga creativity. Connect, choice dan creativity. Untuk kita nak berhadapan dengan 3C yang membentuk dunia tersebut. Contagious, crisis dan juga climax. Jadi impian itulah dia bermula pada 2013 ya. Yang mana kita bermula dengan satu C yang pertama, connect, iaitu matlamat kita kita nak menghubungkan ahli akademik, agensi dan juga industri termasuk penggiat di dalam bidang dan juga sektor rekreasi, rekreasi lasak dan juga ekopelancongan ni dalam satu platform pertemuan. Ya, platform pertemuan ni yang dipanggil sebagai choice ni, kita give them a choice. Satu platform pertemuan yang berstruktur tetapi dalam keadaan santai. Itulah tu dalam keadaan santai. Jadi dia satu bentuk conference tapi conference yang berstruktur dalam keadaan santai. Adakah dia macam orang kata, yalah selalu kita dengar conference ni formal kan? Kalau dari segi yang macam ni dia lain sikit ke atau macam ni? Banyak keunikannya. Sebab itu yang kita panggil C yang ketiga tadi, creativity. So kita create that kind of creativity supaya kita boleh menghubungkan ahli akademik, agensi ataupun industri dan juga penggiat-penggiat. Jadi bermulalah ICARE, perjalanan ICARE ni pada 2014. So kali pertama kita buat ICARE 2014, kita panggil dia ICARE at Jerai. Ya. Sebab kita menggunakan landmark tempat-tempat yang ICARE ni singgah. 2014. And then tahun seterusnya ICARE bergerak lagi. Kita pergi ICARE at Langkawi.
Oh, 2015. Langkawi pula. Ya. Okay. And then pada 2017, sebab 15 ke 17 tu kita memikirkan bila terlalu kerap ni takut nanti kan orang jadi terlalu selesa. Jadi kita biarkan mereka merindui kita. Biar ada gap. Biar ada gap. So Okay. kita buat dia dalam 2 tahun, kita buat IK at CISPAC. I see. So Okay. saya fikir mungkin pendengar juga ataupun penonton kita tanya-tanya lah. Kalau Jerai tahu kat mana? Betul. Langkawi tahu kat mana kan? Tahu. CISPAC ni ramai yang mungkin CISPAC tak tahu. So CISPAC ni adalah salah satu daripada hutan simpan yang dipinjamkan kepada UPM, hutan simpan air hitam yang dikenali sebagai Sultan Idris Shah Forestry Education Center. Okay. Ya. Dan selepas 2017 disebabkan oleh situasi pandemik COVID yang sedang berlaku, kita mulakan balik pada 2021 yang kita kenali sebagai IK at Morek. IK at Morek. Ya. Okay. So Morek ni bermaksud dia adalah satu bentuk persidangan MOREC, Malaysia Outdoor Recreation Education Conference. Jadi dalam conference ada conference. Oh, double conference. Double conference. Itu C ketiga yang kita nak cuba highlight kan. Wow. The creativity, the choice dan juga we connect. Okay. Dan Zati, IK ni dia bukan hanya sebagai satu persidangan lah sebenarnya. IK ni dia adalah satu simbol. Dia adalah satu momentum yang membawa 3 pemegang taruh ni untuk ke hadapan. Jadi untuk IK 2024 ni kita kembali dengan satu kolaborasi yang saya fikir ramai orang impikan. Wow. Okay. Iaitu kita berkolaborasi bersama dengan Sarawak Forestry Corporation ataupun SFC dikenali dengan nama pendeknya, dengan branding yang baru. Oh, okay. So kita panggil dia sebagai Hornbill at IK 2024. Hornbill at IK 2024. Wow, kali ni dia macam orang kata apa? Terbang jauh sikit Sebelum ni kita macam dengar dekat Semenanjung lah. Tiba-tiba kali ni Hornbill terus dekat Sarawak kan. Okay, jadi nak tahu jugalah kan. Dan sebelum ni mungkin dekat bahagian Semenanjung, tahun ni kenapa tiba-tiba macam pilih Sarawak sebagai destinasi ataupun persinggahan untuk IK pada tahun ni, dan kenapa pilih Sarawak Forestry Corporation sebagai salah satu orang kata lokasi penganjuran lah untuk IK kali ni? Okay. Betul, ramai yang tertanya-tanya. Sarawak ni Jati, dia bukan saja terkenal dengan laksa dan kek lapis dah. Sedap. Tapi Sarawak ni juga terkenal dengan khazanah alam dia yang unik. Okay. Sarawak juga terkenal sebagai destinasi yang epik. Yang mana dia menyebabkan kita rasa nak terjun ke dalam eko pelancongan yang sebenar. Sebab keunikan yang ada di dalam Sarawak ni. Jadi saya rasa tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa kolaborasi yang saya sebutkan ni ramai yang impikan. Dan kita di UPM terpilih dan dipilih untuk bekerjasama, yang mana kami sebagai kita panggil rakan kongsi bersama sangat teruja, dan kita anggap ia sebagai satu privilege lah kepada kami untuk bekerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation untuk menganjurkan IK 2024 pada kali ini. Okay, so kiranya macam tahun ni mungkin agak luar biasa sikit lah sebab sangat kita luar biasa. Sangat luar biasa lah sebab kita macam dah satu terbang jauh. Lepas tu kita ada special collaboration dengan yang mungkin diimpikan oleh mungkin mana-mana agensi lain yang mungkin berminat, tapi kali ni orang kata apa? IK sendiri yang terpilih. Betul. Untuk berkolaborasi bersama. Betul. Jadi untuk apa orang kata penganjuran IK pada kali ni, apa yang mungkin doktor rasa hasil dapatan yang mungkin doktor dan mungkin sekretariat semualah yang diharapkan berdasarkan penganjuran IK untuk tahun ni sendiri? Okay. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, kita menggunakan brand Hornbill at IK. Yang mana matlamatnya jelas. Matlamatnya seperti mana yang saya sebut mengenai 3C tadi, kita nak menghubungkan. So we try to connect. Yang mana Hornbill at IK ni kita mengharapkan satu bentuk inspirasi kepada kenyataan. Inspirasi kepada kenyataan? Ya. So kita bukan bercakap hanya sekadar dalam bahasa akademik, tapi dalam bahasa seperti mana penggiat sedang lakukan, seperti mana apa yang dasar yang ditetapkan oleh agensi ataupun
pembangunan modul yang dibangunkan oleh industri. Jadi kita sebenarnya menjana satu kolaborasi baru. Okay. The choice. So kita membentuk pilihan-pilihan tersebut. Yang mana dalam kolaborasi baru ni lah yang kita akan menyediakan satu akses, satu kemudah sampaian kepada amalan terbaik. So inilah platform dia untuk kita nak jadikan dia sebagai satu bentuk perkongsian ketiga-tiga pihak ni untuk kita nak akses kepada amalan terbaik. Jadi saya lihat dia sebagai satu pencetus kepada gelombang baru dalam ekopelancongan yang membantu kita untuk nak menjaga alam semula jadi lebih baik dan lebih mantap lah. Okay, so kita kalau nak boleh bukan setakat orang kata ahli akademik sendiri yang terlibat, kita nak penggiat sendiri dan mungkin yang datang daripada industri itu sendiri terlibat sekali. Betul. Untuk kita orang kata connect bersama-sama. Betul. Okay, jadi untuk orang kata tak lama lagi lah penganjuran iCare ni akan berlangsung. Jadi bagaimana orang kata sambutan yang diterima untuk peserta iCare pada kali ini? Okay. Alright, bila Izzati tanya saya mengenai sambutan peserta kan, so Hornbeat at iCare ni kita akan jalankan pada 10 hingga 12 Disember. Oh, tak lama dah. Okey. Walau bagaimanapun, okay. Walaupun dah tak lama tu, sambutan peserta kali ni sangat luar biasa. Untuk 2 hari sesi tersebut, kita telah menawarkan 16 kertas pembentangan. Banyak, 16? Ya, yang terdiri daripada akademik dan industri. So kita bukan bahasa akademik saja. So kita juga terima daripada bahasa dan juga pengalaman daripada pihak industri. Dan 16 poster pembentangan. Sama juga akademik dan industri. 16 dah 32. Banyak. Sudah pun laris. Banyak. Sudah pun laris. Betul. Ya. Jadi liputan dia merangkumi kajian ataupun perkongsian melibatkan tanah tinggi, pergunungan, okey. Air, maknanya dari segi sungai, laut, delta. Ada juga dalam liputan pembentangannya yang kita kena pasti berkaitan tentang hospitality. Ekopelancongan ni bukan hanya berkaitan tentang nature saja, tetapi perkhidmatan tu adalah salah satu daripada produk yang ditawarkan dalam ekopelancongan. Kayaknya dikira sebagai macam servis lah Betul. Servis, okey. Ada juga liputan mengenai hidupan liar. Konservasi. Ya. Okey. Dan yang paling penting, antara yang paling penting juga, jantung kepada ekopelancongan ni adalah community. So itu liputan-liputan yang kita dapat kena pasti dalam 16 kertas pembentangan yang kita tawarkan, 16 poster yang kita tawarkan, yang mana pesertanya setakat ni lah setakat ni yang kita dapat tahu, ada peserta kita yang datang daripada Kazakhstan. International. Ya, international. Okey. Indonesia daripada jiran-jiran kita. Okey. Thailand, okey. Vietnam ada. Okey. China, okey. Kita juga ada daripada United States of America, USA. Okey, banyak juga. And then another yang beberapa lagi akan menyertai kita daripada Brunei, daripada Laos, pada Filipin, yang mereka ada menyatakan hasrat untuk menyertai kita di sini lah. Yang mana negara-negara international ni dia bukan datang orang akademik. So mereka ni datang daripada pelbagai bidang, daripada agensi kerajaan ada, daripada universiti, daripada Badan Berkanun, NGO pun ada. NGO walaupun daripada luar negara sendiri. Daripada luar negara. Dan premis-premis swasta lah, ataupun penganjur-penganjur produk ekopelancongan pada syarikat-syarikat swasta pun turut sama menyertai kami. Kini memang orang kata peserta kali ni latar belakangnya memang orang kata jauh-jauh jugalah, luar negara, and then yang berlatar belakang bukan ahli akademik saja. Betul. Datang daripada orang kata industry player. Lebarnya tu seperti seekor burung enggang sayapnya. Burung enggang, so hornbill. Mengembangkannya lagi. Okey. Tapi nak tanya jugalah, sebabkan kali ni mungkin orang kata hornbill at iCare kan, dan juga jadikan di Sarawak, tapi kiranya selalunya lah orang kata kertas pembentangan tak semestinya datang based on orang kata mungkin study area hanya di Sarawak saja, tak tertumpu kepada itu saja kan. Dia tidak. Dia lebih terbuka lah, mungkin datang daripada orang kata
negara diorang sendiri. Betul. Betul. So dia adalah perkongsian daripada apa yang mereka sedang alami di tempat mereka dan juga negara mereka. So Sarawak ataupun di Hornbill IK ni adalah tempat persinggahannya lah Tempat untuk mereka meluaskan pengetahuan tersebut. Okey. Kiranya datang ke Sarawak untuk sama-sama kongsikan sekali apa yang terjadi sebenarnya. Dalam mungkin bidang pelancongan dan bidang pelancongan dan juga orang kata apa yang terjadilah dekat tempat mereka tu sendiri. Betul. Okay, so sebenarnya nak tahu jugalah dalam orang kata tengok-tengok poster kan. Sebab tadi dah tahu pasal apa jumlah pembentang semua kan. Selain daripada pembentangan tu sendiri, ada tak aktiviti yang mungkin orang kata highlight lah untuk iCare pada tahun ni? Mungkin aktiviti orang kata yelah kita dah terbang jauh. So mungkin kita nak berjalan-jalan ke ada sekali tak? Ada. Mesti ada. Okay. Jadi selepas persidangan kita dah memikirkan resolusi apa yang nak dibawa mengenai ekopelancongan di masa hadapan. So kita akan buat satu bentuk post tour lah kita panggil. Post tour, okay. Post tour. Maknanya selepas conference tu kita bawa peserta-peserta menjelajah ke Gua Niah. Taman Negara Gua Niah. Kenapa Gua Niah? Persoalan dia. Kan? Gua Niah ni saya rasa semua orang pada biasa dengar. Cuma kali ni Gua Niah ni dibawa satu identiti yang sangat unik. So mungkin ramai yang dah dengar, Jati pun mungkin dah dengar, penonton-penonton di luar sana pun dah dengar bahawa pada Julai 2024 baru lagi kan? Baru lagi 3 bulan lepas. Gua Niah ataupun Taman Negara Niah ni telah pun dianugerahkan sebagai tapak warisan ekologi dunia UNESCO site kan? Yang menjadikan bahawa di Malaysia ni itu adalah tapak kita yang kelima di Malaysia. Selepas Gunung Mulu, selepas Kinabalu, selepas Melaka dan Georgetown, selepas Lenggong dan Gua Niah lah ataupun Taman Negara Niah lah yang seterusnya. Orang kata top 5 jugalah sekarang ni. Sebab recent baru baru sangat. So dia masih suam lagi. Fresh. Masih segar lagi. Jadi kenapa kita bawa ke Niah ni? Jadi bayangkanlah kita melangkah ke dalam gua yang berusia ribuan tahun. So kita melihat bayang-bayang masa lalu di sekeliling kita. Bayang-bayang masa lalu. Yang mana Gua Niah ni dia bukan hanya saja tempat, dia adalah sejarah manusia dan alam bertemu. Yang menjadikan kita yang mengunjungi Gua Niah itu sebahagian daripada warisan yang menghubungkan kita pada masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi untuk ke Gua Niah ni tak perlu bawa peralatan khas lah. Tak perlu bawa beg berat. Tak perlu bawa helmet dan sebagainya. Tak perlu sebab walaupun kita sebut gua ni semua orang ingat kena pakai helmet kan. Betul. Kena bawa apa orang kata? Headlamp. Tak perlu bawa peralatan khas. Anda perlu bawa rasa kagum saja. Bawa rasa sendiri. Kagum tu dulu siap-siap. Kerana bila betul-betul berada dalam gua tu nanti, kita akan rasa betapa rendahnya diri kita dengan ciptaan Tuhan yang ada. So that's yang kita akan tawarkan kepada peserta kita. Saya pula rasa macam nak pergi masuk sendiri Gua Niah tu. Bestnya. Tapi kan selain daripada orang kata tadi Doktor dah mention pasal orang kata post tour yang iCare sendiri tawarkan kepada peserta. Selain daripada sesi perkongsian semasa conference itu sendiri, ada tak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik lah yang kira mungkin peserta boleh lihat yang dipersembahkan untuk peserta iCare pada kali ini? Selain daripada persembahan konsert Bunga Api dan Silat Mata, tak ada nak gurau je. Kan ni memang ada. Tak ada. Dalam pengisian 2 hari tersebut, selain daripada yang conference dan juga post tour, kita juga ada menganjurkan satu bengkel pemerkasaan, empowering workshop ekopelancongan kepada komuniti. So itu adalah satu workshop yang kita tawarkan, yang mana dalam workshop tu dia adalah satu bentuk sesi perkongsian dan juga upskilling, peningkatan kemahiran kepada komuniti yang nak datang. Yang untuk yang bengkel ni kita khususkan kepada komuniti di
Sarawak. Komuniti Sarawak. Ya. Yang mana sesi perkongsian tersebut kita akan kongsikan hal berkaitan tentang hospitality, macam mana nak beri servis kan yang Zati sebut tadi, interpretasi, how to talk nicely kepada pelancong, pembangunan produk. So produk yang ada, apa lagi yang boleh dikembangkan lagi, apa yang boleh ditawarkan lagi kepada pelancong, strategi pemasaran. So macam mana nak pasarkan, produk ada tapi tak tahu macam mana nak pasarkan, nak marketkan produk, nak marketkan. Dan juga kita akan terapkan sedikit aplikasi digital di dalam nak memasarkan produk-produk ekopelancongan tersebut. So itu dalam bengkel lah. Selain itu juga kita juga ada menjemput komuniti-komuniti setempat untuk menjalankan pameran di ruang lega conference kita. Pameran dari segi orang kata barang ke atau hasil-hasil kraft tangan, produk-produk perkhidmatan pelancongan, ekopelancongan daripada komuniti setempat. Okey. So Zati boleh bayangkanlah betapa meriahnya, betapa apa kita panggil suasana tu. Suasana tu akan nampak begitu sangat meriah. Termasuk kek lapis ke? Termasuk kek lapis, termasuk sekali dengan laksa. Okey. Dah produk kan. Okay. Dan ada beberapa kejutan yang kita akan buatkan kepada peserta. Cuma ada beberapa kejutan tu saya boleh bocorkan dulu lah hari ni. Bocorkan dulu. So antaranya kejutan kita, guest of honor kita, tetamu kehormat kita, kita menjemput Premier Sarawak untuk datang merasmikan conference kita. Dan ada beberapa lagi kejutan. Kejutan tu hanya terjawab apabila anda berdaftar di dalam IK tersebut. So maksudnya kalau yang tak daftar tu tak boleh tengok lah. Tak boleh. Mungkin dia boleh tengok selepas. Video lah. Video lah. Post. Posting nanti. Kalau tengok live tu nak tak nak memang kena register juga. Register. Dia mampu untuk disertai oleh sesiapa saja. Saya percaya. Okey, memang orang kata agak menarik lah kan. And then kini memang sepanjang orang kata berlangsungnya conference tu, so bengkel-bengkel tadi dengan pameran, dengan kejutan tu sekali akan orang kata seiring lah dengan 2 hari yang ditawarkan tu. Kita tahu mungkin ada orang nak pergi bengkel dan waktu sama nak rasa kejutan tersebut kan. So kita akan buat dia dalam keadaan berstruktur yang teratur. Yang mana selepas dia dah go through bengkel, nanti akan ada sesi seterusnya. So kita tak nak mereka berada sana tu dia akan terlepas beberapa momen-momen yang indah tu lah. Okey, orang kata flow dia tu adalah. Okey. Yelah macam kadang-kadang mungkin orang berbelah bagi, kadang-kadang macam nak join, nak tengok apa pembentangan. Tapi pada masa yang sama nak tengok juga pameran kan. Tiba-tiba nak rasa kek lapis ke apa kan. Jangan bimbang. Anda akan dapat rasa semuanya nanti. Okey. Yang penting daftar. Okey. Okey. Tapi kan nak tanya jugalah pendapat doktor sendiri kan. Sekarang ni kita apa orang kata banyak lah actually persidangan yang ada, sama ada yang apa ada dalam bentuk orang kata bersemuka, face to face, dan juga bentuk secara online lah. Kan. Tapi nak tanya jugalah macam persidangan ni dia masih relevan tak untuk dianjurkan? Hornbill at IK ni dia adalah ruang tau. Dia adalah ruang. Macam saya sebut tadi, dia connect the choice and the creativity untuk kita melangkaui teori untuk masuk ke alam sebenar. So dia bukan akademik saja yang bercakap tu. So dia adalah satu bentuk ruang yang kita jemput sekali pemain industri, orang yang penggubal dasar dan sebagainya untuk berada dalam satu platform untuk kita nak menyentuh dalam aspek yang penting berkaitan tentang ekopelancongan lah. So yang pertama, kelestarian, sustainability. Dan juga tanggungjawab. So kalau kita ada rasa kelestarian tersebut tapi kalau tak ada tanggungjawab, dan ke mana realitinya? So dalam paper akademik semua bercakap mengenai teori dan sebagainya. So kita kena put the theory into the practice. So itu memang tema kita yang kita highlightkan pada tahun ini, untuk merapatkan jurang di antara teori dan juga praktis supaya dia lebih rapat, dan suara itu kita menggunakan satu suara yang sama dalam nak memperjuangkan produk ekopelancongan ni lah.
Zati, saya sebenarnya rasa sangat bersalah lah Kenapa tu? kepada generasi akan datang. Okay. Kalau sumber yang kita sedang nikmati ni, terutama di Sarawak ni kan, hilang begitu saja. Kenapa? Kerana kita ada masa dan ruang sekarang ni untuk menceritakan mengenai teori yang sedang dibangunkan, untuk diletakkan dalam bentuk praktikal dan untuk dilaksanakan. So pada saya personally, saya akan rasa sangat bersalah kepada anak cucu saya sekiranya mereka melihat mana pokoknya, mana wildlife-nya. So adakah semata-mata mereka melihat dalam buku teks, dalam video saja? So kita nak kekalkan kelestarian dan tanggungjawab tu kena bersama. Jadi persidangan ni dia adalah satu suara. Dia adalah satu komitmen. Dia adalah satu panggilan kepada mereka yang betul-betul peduli tentang keindahan alam ni. So adakah ia tidak cukup relevan lagi untuk saya katakan? Yelah, macam doktor cakap, mungkin generasi akan datang, kalau orang kata apa, kalau kita yang tak take action sekarang, tak ambil langkah sekarang, mungkin dia orang akan tengok, pokok ni, ni ke macam ni ke pokok. So macam tu. Betul. So in order untuk generasi akan datang nampak atau lihat dia punya apa, orang kata sumber semula jadi tu secara nyata lah kan. So sekarang ni lah, Di sinilah bermulanya. Walaupun dia bermula pada 2014, setiap tahun bila IK dilaksanakan, dia adalah satu permulaan yang baru. Dia adalah setiap kali. So kalau kita tengok Zati, IK ni pada 2014. Betul. Sekarang ni 2024. 10 So tahun. dia dah 10 tahun. Betul. So kalau 10 tahun tu diletakkan sebagai usia seorang budak. So IK ni dia adalah seorang budak yang darjah 4. Betul. So banyak benda lagi yang perlu dipelajari, banyak benda yang perlu diterokai. So itulah yang kita maksudkan bahawa persidangan ni dia tidak boleh berhenti di situ disebabkan oleh tekanan banyak orang buat conference apa semua kan. Sebab kita aspek kita sangat penting. Kelestarian dan tanggungjawab. Betul. So anything orang kata start now. Start sekarang. Now or never. Now or never. Okay. Betul. Tapi lah macam Dr. cakap, sekarang kiranya persidangan ni masih relevan lah kan. Bila cakap pasal relevan ni juga, kita nak tahu jugalah, mungkin conference yang lain pun ada yang dijalankan kan, sama ada di mana-mana lah platform, bersemuka ke, online ke, macam-macam jenis dan bentuk yang telah dilaksanakan. Jadi apa sebenarnya beza iCare 2024 ni nak dibandingkan dengan orang kata conference yang lain lah, yang ada, yang pernah dijalankan mungkin di Malaysia? Saya suka tarik balik yang 3C tadi lah. Connect, choice dan creativity. So keunikan pada IK adalah ketiga-tiganya, dan kita sangat tekankan elemen creativity tersebut, yang mana yang membezakan IK ni adalah teori bertemu reality. Teori bertemu reality. Ya. So yang saya sebut, kita nak close the gap jurang knowledge tersebut. So kita nak buat biar teori dan reality ni diorang bertemu. Yang bermaksud bahawa kita bukan hanya mendengar. Kita pergi conference tu bukan mendengar, tapi kita merasai. Kita merasai keluhan, kita merasai rungutan, kita merasai cadangan, kita merasai keterujaan. Jadi dia bukan semata-mata satu bentuk perkongsian pengetahuan, tapi dia satu bentuk persidangan untuk kita nak menghidupkan satu bentuk pengalaman yang unik kepada peserta-peserta ni. Dia bukan semata-mata persidangan je, tapi dia adalah satu bentuk pengalaman yang kita dapat rasa. Kita pulang dengan keadaan emosi ataupun perasaan yang sangat teruja. Okey, kami nak balik, kami akan teruskan perjuangan kami dalam ekor perjuangan. Macam tu. Macam boost semangat jugalah. Boost. Dia bukan pergi semata-mata present paper balik. Tak nak. So kita create that kind of the creativity tersebut. Okay. Yelah, mungkin pun orang kata apa, waktu persidangan nanti pun mungkin kita akan dengar banyak cerita daripada mungkin yang ni datang daripada sini, yang ni datang daripada sini. So mungkin secara tak langsung peserta-peserta tu sendiri dan kita sendiri pun mungkin akan boleh orang kata inspired lah. Mungkin kita akan look up balik ke tempat kita, sebenarnya benda ni dah buat ke belum. Ataupun tempat dia, mungkin tempat ni dah buat, mungkin kita boleh ambil orang kata apa, contoh, inspirasi untuk kita mungkin implement dekat tempat kita sendiri. Tepat sekali. Betul. Okay, jadi untuk lah penganjuran iCare kali ni,
apa harapan doktor lah selaku orang kata pengerusi dan mungkin sekretariat yang lain juga untuk iCare ni diteruskan pada masa akan datang atau masa hadapan? Apa harapannya? Jadi Sarawak ni dia bukan destinasi. Okay, dia adalah persinggahan bagi perjalanan yang lebih jauh. Wah. Sebab iCare ni dia baru berusia 10 tahun. Pada saya masih muda. Okay. Jadi Sarawak ni adalah satu bentuk persinggahan untuk perjalanan yang lebih jauh. Yang mana saya percaya lebih banyak projek komuniti bakal tercetus yang Zati sebutkan tadi kan. Saya percaya lebih banyak amalan inovasi dari segi amalan terbaik bakal tercetus. Saya percaya kita boleh jadi lebih besar. Saya percaya kita boleh jadi lebih berani. Kita percaya kita akan jadi lebih kukuh. So itu harapan yang kita sentiasa letakkan. Mana sebelum iCare ni selesai, kita dah letakkan harapan untuk tahun depan, untuk tahun-tahun seterusnya. Sebab kita nak berpegang kepada kepercayaan tersebut. Hal berkaitan tentang komuniti, amalan terbaik dan juga nak menjadikan Ekor Pelancongan ni dia lebih besar, berani dan kukuh. Wah, sangat orang kata besar harapannya. Rasa macam berat bahu mendengarnya. Okey, kira itu harapan yang datang daripada doktor dan mungkin ahli sekretariat iCare sendiri pada tahun ni. Jadi mungkinlah kan yang sedang tengok ni ke sekarang ni ke ataupun mungkin saya sendirilah kan dah asyik dengar kan pasal apa poster lah, lepas tu produk-produk kan, mungkinlah terdetik macam menariknya, rasa macam nak join. Sempat lagi ke? Ada ruang lagi tak? Kita ni, yang lain ni yang mungkin sedang menonton ni nak juga join iCare 2024 Hornbill ni. Pada saya bukan mungkin Zati, sebenarnya pasti. Boleh boleh join. Sebab berita baik dia memang ada ruang untuk menyertai. Untuk ruang untuk anda nak melihat perbezaan tersebut. Ruang untuk anda nak membuat perbezaan tersebut. Sebab setiap pada kita ni datang pada latar belakang yang berbeza. Betul. So bila pergi ke iCare, Hornbill at iCare ni, bila anda pulang, anda akan pulang dengan satu bentuk perwatakan, inspirasi yang sangat berinovasi lah. Yang so anda macam nak jadi orang lain ke? Bila balik tu? Nak jadi orang lain. Tapi orang lain yang berbentuk positif lah. Bukan negatif lah. Bukan negatif. Yang mana satu perubahan pada industri yang jadi yang lebih mantap dan terbaik lah. Kan? Pulang tu. Jadi sertai kami masih ada ruang lagi. Kita masih buka lagi ruang. Kerana anda mungkin tak tahu betapa besarnya kesan itu yang akan beri pada anda. Anda dan peserta lah sebagai peserta lah kan? Anda. Macam saya nak kena join lah ni. Jadi anda boleh pilih. Zati boleh pilih, penonton-penonton boleh pilih sama ada nak berdaftar pagi ni ataupun petang ni. Sampai hari ni sahaja ke? Tak. Tak. Okay. Last tu bila? Kita tak nak umumkan bila dia last. Tak nak umumkan. Sebab bila kita umumkan last, nanti dia akan jadi macam masih ada masa. So kita tak akan umumkan dia bila last. Sedar-sedar bila anda nak klik, anda jangan salahkan kami kenapa kami tak bagi tahu. Bukan time tu lah rasa kenapa ni saya tak boleh daftar. Jangan begitu. Sebab kalau orang yang ingin melakukan perubahan, dia mesti melakukan sekarang. Bukan kejap lagi. Sebab tu pilihan dia pagi ni ataupun petang ni je. Dia bukan esok, bukan malam. Okay. So siapa yang berminat boleh terus pagi ni juga, lepas habis tengok ni, dan petang ni juga untuk terus daftar. Tapi kat mana tu nak daftar? Kat mana kita nak rujuk tu? Dari segi link tu Tak perlu saya bagi link. Hanya search saja dalam Google Hornbill at iCare 2024. Dia memang sudah tersebar di seluruh platform. Dia ada dalam banyak platform. Just search saja dan dia akan bawa anda kepada satu website rasmi fakulti lah, iaitu menggunakan platform universiti. Search saja Hornbill at iCare 2024. Huruf besar ke huruf kecil, dia akan kisah. Keluar juga lah. Dia akan keluar, dia akan pop up nanti. Mana tahu kadang ada kecil ke huruf besar ke. Tak ada. Kita dah ready kan dah. Untuk anda tinggal type dan tekan je. Dan daftar. Daftar sekali lah kan. Kalau tengok je dia tak ada action lah kan. Sebab peluang mungkin tak datang untuk kali kedua. Sebab dia ada had dia. Tapi masa sekarang kita tak nak dedahkan berapa lagi yang tinggal. So kita biarkan kejutan itulah. Satu lagi kejutan Ya. Okay.
So kiranya itulah dia sedikit sebanyak mengenai apa itu International Conference on Adventure and Ecotourism iCare 2024, iaitu lebih dikenali sebagai Hornbill iCare 2024. Okey, jadi dah dengar tadi Dr. Hafizah sendiri dah cakap jangan lupa daftarkan sama ada pagi ni atau petang ni, sebab nanti kita tak tahu bila lagi peluang lain yang diberikan untuk kita sama-sama mungkin berdiskusi, berkongsi untuk kita rasakan sendiri pengalaman bersama dengan Hornbill iCare 2024 ni, sekaligus untuk kita tahu dan orang kata apa, up to date jugalah. Betul. Apa yang sedang berlaku pada umumnya dalam bidang specifically dalam bidang tourism lah, tourism kita, ekotourism kita dan juga rekreasi itu sendirilah. Ya, okey, jadi saya rasa untuk siapa-siapa yang berminat boleh terus daftar, jangan lepaskan peluang. Terus type bab kata Dr. Hafizah, semua akan keluar. Dia akan terus, orang kata apa, link Terus link. Dia akan terus link. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang minat jangan lupa untuk mendaftar, dan mungkin kita akan ada next session Ya. Next session. Akan ada next session dan saya lagi. Oh, okey. Dan saya lagi. Oh, ada orang lain lagi tak yang ada mungkin? Juga. Ada juga kenalan-kenalan rakan-rakan kita yang akan berkongsi-kongsi dalam kita punya sesi bisik rekreasi ini. Dengar tu. Bisik rekreasi. Okey, jadi jangan lupa teruskan menonton. Kita akan mungkin jumpa pada episod-episod yang seterusnya, kan? Betul. Kita akan bawa panel yang mungkin lebih menarik untuk kita berkongsi bersama. Jadi jangan lupa kita akan bersama-sama lagi dalam bisik rekreasi. Bye.